di sini. Oke, so hari ini kita teruskan kepada menukar sesuatu asas, katakan asas E, kepada asas B. Oke, penukaran daripada asas E ke asas B sebenarnya memerlukan dua proses. Proses yang pertama, kita perlu mencari nilai nombor. Ingat semula nilai nombor? Kita perlu tambah ke semula nilai digit. Oke, kita perlu buat kurungan tuh. Ini tambah semua tuh. Oke, dan jawaban kamu akan dapat sesuatu dalam asas 10. Katakan E asas 8 pula. Akan dapat sesuatu nombor dalam asas 10. Oke, sebab itu ditulis di sini asas 10 selepas melalui proses yang pertama di sini. Oke. Asas pertama yaitu mencari nilai nombor, kamu akan dapat jawaban dalam asas 10. Dan dalam asas 10 ini barulah akan melalui proses yang kedua, yaitu pembahagian berulang. Cikgu harap kamu masih ingat pembahagian berulang ni kamu dah belajar sebenarnya. Oke, so ingat, sebelum menukar daripada E terus kepada B, kamu perlu melalui dua proses. Cari nilai nombor, tambah semua. Kemudian yang kedua, pembahagian berulang. Oke. So, masih ingat pembahagian berulang? Cikgu harap kamu masih ingatlah apa itu pembahagian berulang. Kalau tidak, nanti kita akan tengok contoh yang seterusnya. Oke, contoh. Tukarkan setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas yang diberikan. So, kita tengok apa yang ditulis di sini. Ini 479 ini. Kalau tidak ditulis, maka ini sebenarnya sudah berada dalam asas 10. So, jika nombor itu telah berada dalam asas 10, ini, perhatikan di sini. Kalau memang sudah berada dalam asas 10, langkah satu ini tidak perlu dibuat lagi. Sebab dah memang asas 10. Oke, syarat untuk melakukan pembahagian berulang adalah nombor itu mesti berada dalam asas 10 dahulu, barulah boleh guna pembahagian berulang ini. Oke, sedangkan dalam contoh yang pertama ini, E sudah berada di dalam asas 10 walaupun tidak ditulis. Oke, dan kita diminta untuk menukar kepada asas 5, B asas 2 kepada asas 3, C daripada asas 6 kepada asas 4. Oke, untuk contoh yang pertama, 479 dalam asas 10. Ini kalau tidak ditulis pun memang dah tahu ini adalah asas 10. So, apa yang kamu perlu buat di sini adalah memandangkan ini adalah asas 5. 5 tulis di luar. Nombor yang diberi letak di dalam. Oke. Yang diberi letak di dalam. So, sekarang 479 bahagi dengan 5. Tekan kalkulator masing-masing. 479 bahagi 5. Kamu akan dapat 95,8. Tetapi dalam pembahagian berulang, perpuluhan ini tidak ditulis. Oke? Apa yang kamu perlu buat adalah, perhatikan semula ini. 5 darab 95. Berapa kamu akan dapat? Tekan kalkulator, ini darab. Oke, 5 darab 95 kamu akan dapat 475. Dan di situ ada baki, dia tidak cun-cun 479. Dan ini kamu akan tolak. Oke, perhatikan. Oke, kalau kamu rasa perlu tengok berkali-kali, silalah tengok berkali-kali. So, 479, okay, tekan kalkulator masing-masing, tolak dengan 475. Ada baki kan? Bakinya adalah 4. Tulis di tepi, tulis dot. Baki penolakan mereka ini yang di atas ini adalah 4. So, 4 itu tulis di tepi besar-besar. Okay, baki. Oke, teruskan sebab kita hanya akan berhenti jika di sini kosong. Tetapi memandangkan sekarang belum kosong, kita teruskan sahaja. Oke. So, teruskan di sini. Next,
adalah tekan lagi kalkulator. Kita ulang 95 bahagi dengan 5. Kamu akan dapat tulis 5 di sini. 95 bahagi 5 kamu akan dapat 19. Oke, ulang seperti tadi. 5 darab kenapa kak cikgu buat begini? Oke. 5 darab 19 dapat berapa? Nah, ini cun 95. Oke, 95 tolak 95 kamu akan dapat bagi sama dengan mengapakah begini? Oke, kamu akan dapat bagi sama dengan sifar. Betul? Oke, adakah kita berhenti? Sebab sini dah sifar. Tidak, ingat bila kita dapat di sebelah ini yang sifar, barulah kita berhenti. Memandangkan belum? So, kita teruskan pembahagian. Oke, tulis lagi 5 di sini. 19 bahagi 5. Tekan kalkulator masing-masing. 19 bahagi 5, kamu akan dapat 3,8. Tetapi ingat, di dalam pembahagian berulang, perpuluhan ini tidak ditulis. So, padam. Ini akan menjadi 3,3 sahaja. Seperti biasa, 5 darab 3, kamu akan dapat 15. 9 tolak 15, ada baki kan? Berapakah bakinya itu adik-adik sekalian? Oke, so kita tulis di sini baki adalah 4. Oke, teruskan lagi. Oke, sebab di sini belum sifar. So, kita teruskan bahagi lagi dengan 5. Tekan kalkulator. 3 bahagi 5, kamu akan dapat sifar perpuluhan 6. Tetapi ingat, perpuluhan tidak ditulis. Maka di sini akan menjadi sifar. Berjaya. Tetapi belum habis. Ingat pendarapan itu 5 darab sifar akan dapat sifar, betul? Tolak. 3 tolak sifar, kamu akan dapat baki sama dengan 3. Tulis 3. So, apakah jawapan kita? Selepas dah membahagi semua ini, mana satu jawapan? So, jawapan kita adalah ditulis daripada bawah ke atas. Tengok ini, perhatikan betul-betul. Yang inilah jawapan kita. Nih, yang nombor di tepi nih. Inilah jawaban kita sebenarnya. Ini yang kita cari. Hasil baki pembahagian. Oke. So, jawaban kita pada akhirnya adalah adalah ditulis daripada bawah ke atas 3,4,0,4. Nah, ini asas apa? Seperti apa yang dimintalah, kita bahagi dengan 5 sebelah nih. Kan? Nah, bahagi dengan asas 5. Lagipun dalam soalan minta asas 5. So, ini asas 5. Tadang! Dapatlah jawaban. Oke, teruskan kepada asas yang seterusnya. Kali ini kita ada 111 sifar 1 asas 2 tukar kepada asas 8. Oke, seperti yang cikgu dah ajar sebelum ini, kalau cikgu tidak akan menulis satu persatu seperti ini. 8 kuasa sifar, sebab, sorry. Ini adalah asas 2, asas sifar, 2 asas 1, 2 asas kuasa 2, 2 kuasa 3. Cikgu tak akan tulis macam ni sebab buang masa. So, apa yang cikgu biasa buat, cikgu hanya akan terus seperti ini. Yang penting sendiri faham. Oke, sifar 1, 2, 3, 4. Oke, setakat ini boleh faham? Oke, itu adalah yang merah-merah itu adalah kuasa bagi 2. So, nomor ini yang di atas kita tulis satu persatu lah. 1, kecil pula. Nanti korang tidak nampak. Oke, 1 bermula daripada yang biru di atas tuh. 1 darab 2 kuasa 4. Mengikut kuasa yang merah kita tulis di sini ya. Kemudian 1 darab 2 kuasa 3. 1 darab 2 kuasa 2. Sifar darab 2 kuasa 1. Ataupun 1 ini tidak ditulis pun tidak menjadi masalah sebenarnya. Oke, nak tulis boleh, tidak tulis boleh. So, apapun di dunia ini kalau ditulis contoh, tulislah 4. Sebenarnya ini kuasa 1. 1.000. Ini sebenarnya kuasa 1 walaupun tidak ditulis begitu. Oke, so kita teruskan. Next, 1 darab
2 kuasa sifar. Ingat 1 darab kuasa sifar tidak sama dengan 1 darab 2. Apapun di dunia nih, kalau 2 darab sifar akan dapat 1. 1 juta kah? Kalau kuasa sifar tetap akan dapat 1. Oke, boleh ingat jangan buat kesilapan ini lagi. Yang sebelum ini ramai yang buat kesilapan ini. Kuasa dengan sifar pun dia darab seperti biasa. So, kita akan buat pendarapan satu persatu. Kalau mahu boleh guna kalkulator terus. Kalau nak selamat, kira satu persatu pun lagi bagus. Oke, so 16 tambah ini 2 kuasa 3 adalah 8. Tambah 2 kuasa 2, 4. Darab dengan ini sifar tak perlu lah. Darab pula. Ini tidak perlulah. Kalau mau tulis boleh juga. Sifar tambah 1. Oke, bla bla bla. Hitung semua ini. Kamu akan dapat jawaban sama dengan 29. 29 ini dalam asas apa? Asas 10. Ingat, untuk menjawab soalan kita perlu 1. Cari nilai nombor dalam asas 10, barulah lakukan pembahagian berulang. So, yang ini, yang kita dapat ini tadi, baru langkah pertama. Langkah kedua adalah pembahagian berulang. Kita ambil 29 ini. Oke, 29. Kita bahagi dengan, bahagi apa kita? Mengikut asas nombor yang diberikan, yaitu asas nomor 8. So, bahagilah dengan 8. So, tekan kalkulator seperti biasa. 29 bahagi 8, kamu akan dapat 3,6 something. Ingat, perpuluhan tidak payah ditulis. Kita tulis 3 sahaja. Kemudian, darab ini. Oke. Kamu akan 8 darab 3, kamu akan dapat 24. Tolaklah nih. 29 bahagi 24 akan ada baki. Kamu akan dapat baki sama dengan 5. Tulis di tepi. Adakah kita berhenti? Belum. Sebab belum dapat sifar. So, teruskan. Oke, teruskan lagi. 3 bahagi 8 kamu akan dapat sifar. Sifar perpuluhan berapa? Akan ada sifar perpuluhan 3 something kan? So, perpuluhan itu jangan ditulis. Sifar sahaja. Oke, memandangkan kita dah sifar, bawah ini padamlah. Oke, so seperti biasa buat penerapan 8 darab sifar akan dapat sifar. So 3 tolak sifar, baki tulis di bawah, Oke, baki itu tulis di bawah sini, 3 tolak sifar 3. Oke, mana satu jawaban kita? Ini, tulis dari bawah ke atas, yaitu 35. Asas yang diminta adalah asas 8. So, ini asas 8. Tarang. Itulah jawaban. C. Oke. Ini yang sama. Memandangkan ini daripada asas 8 kepada asas 3. Perlulah melalui 2 proses. Pertama, ini kembangan atau cerakin. Oke, cari nilai nombor. Kedua adalah pembahagian berulang. So, di sini seperti biasa, cikgu akan buat begini. Sifar 1, 2, 3. Senang kita nak tengok. Kalau rasa tak mau tulis boleh, tetapi manusia melakukan kesilapan. So, lebih baik buat begini. So, 1 darab, bermula daripada nombor di atasnya. Oke, 8 kuasa 3. Kemudian 2 darab 8 kuasa 2. Nombor di atas dahulu 5 darab 8 kuasa 1. Nak tulis boleh, tidak tulis boleh. Oke. 6 darab 8 kuasa sifar. Oke. Kalau nak kira satu persatu boleh. Kalau rasa macam tidak percaya dengan diri sendiri. Ataupun nak kira terus pun boleh. So, ini 512 tambah dengan 2 darab 8 kuasa 2. Kamu akan dapat 128 tambah dengan 45 darab 8. Oke, ini 6 darab 1, kamu akan dapat 6. Tekan kalkulator semua ini, kamu akan dapat 686. Ingat, ini dalam asas 10. Oke?
Ingat, kita kena buat daripada nombor asas 8 kepada asas 10 kepada asas 3 dengan melakukan pembahagian berulang. 686 kita letak di dalam, 3 kita letak di luar untuk melakukan pembahagian berulang. Oke, so bahagilah 686 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 22 perpuluhan something. Ingat, perpuluhan itu tidak payah ditulis. Oke, langkah seterusnya darab dahulu. Oke, 22 darab 3 kamu akan dapat 228. Sorry, cikgu tertinggal satu nombor. Oke, so 228 darab dengan 3 kamu akan dapat 6 tulis di atas sini. Cepat. 600 tolak 684. Nampakkah? Kecilkah? Oke, so di sini akan ada baki 2. Tulis 2 di tepi besar-besar. Oke, belum kosong, so kita teruskan pembahagian. 228 bahagi 3 kamu akan dapat 76. Ini cun. Sorry, kenapa cikgu nih? 76. Oke, so ini lakukan pendarapan seperti biasa. 3 darab 76 kamu akan dapat tolak 228. Ini tiada baki. So, teruskan sahaja. Baki sama dengan sifar. Tulis besar-besar. Jangan berhenti sebab di sini kawasan ini belum lagi sifar. Teruskan pembahagian. 76 bahagi dengan 3. Kamu akan dapat 25 something. Nah, jangan tulis itu perpuluhan. Tidak penting, penting, tapi nanti untuk ditolak. So, ini akan dapat 8. Tekan kalkulator 25 darab 3, kamu akan dapat 75. Ini tulis di tepi sini. 75. Ada baki kan? Baki itu letak di mana adik-adik? Kita letak di tepi. Ada baki 1. Adakah kita berhenti adik-adik sekalian? Tidak berhenti ya, sebab belum lagi dapat sifar. Teruskan pembahagian dengan 3. So, 25. Wah, memang panjang. Oke. Bahagi dengan kamu akan dapat 8 perpuluhan something. Oke, so kita teruskan. 3 darab 8. Kamu akan dapat yaitu 24. Mana mau tulis? Oke. Sini tolak 24. Nampak kan ya? Cikgu harap kamu nampak. Oke, so tulis. Baki di sini 25 tolak 24 dapat 1. Berhentikah tidak? Tidak. Sebab belum lagi habis. So, kita teruskan. Bahagi lagi dengan 3. 8 bahagi dengan 3. Kamu akan dapat 2 perpuluhan something. Tulis 2 sahaja. Baki tulis tepi nanti. Oke, 3 darab 2. Kamu akan dapat tolak dengan 6. 8 tolak 6. Baki sama dengan 2. Aduh. Oke, adakah kita berhenti adik-adik sekalian? Belum. So, kita panjangkan garisan ini sebab belum dapat 2, belum dapat sifar. Oke, nah sama dengan bukan di sini. So, kita teruskan kepada pembahagian. Oke, 2 bahagi 3 kamu akan dapat sifar perpuluhan something. Dah siap. Oke, 3 darab sifar kamu akan dapat berapa? Sifar. So, sifar ini tulis di sini. Oke. 2 tolak sifar kamu akan dapat baki adalah 2. So, mana jawapan? Tulis dari bawah ke atas. So, jawapannya adalah sama dengan 2, 2, 1, 1, sifar 2. Asas yang diminta yaitu 3. Tadang! Oke, my God. Oke, next. Oke, ini syukur ada 2 nombor saja. Oke, seperti biasa kita akan tulis sifar 1. So, bermaksud ini bermula daripada nombor di atas. 5 darab 4 kuasa 1. 3 darab sorry. Ini manusia yang melakukan kesilapan. Oke. Beginilah kita manusia. So, ini asas 6 Sorry, ini adalah asas 6. 6 kuasa 1. Cikgu sengaja tuh. Mana tengok kamu nih
Menumpukan perhatian ke tidak? Oke, 6 kuasa sifar. Begitu. So, 5 darab 6 kamu akan dapat 30 tambah 3 darab 1 akan dapat 3. So, kamu akan dapat 33 asas 10. Adakah ini betul? Oke, kita teruskan. Nah, apa yang seterusnya? Kita melakukan pembahagian berulang. Buat macam begini banyak-banyak sekali. Nanti boleh padam. Jangan risau. So, di mana kita mau letak nomor 33? Di dalam. Kita nak jadikan asas 4. So, 4 letak di luar. Okay? So, tekan kalkulator 33. Kamu akan dapat baki something. Okay, di sini 8. Okay, 8 darab 4. Tekan kalkulator. Okay, jap ini. 4 darab 8 kamu akan dapat di sini letak 32. Oke, baki akan dapat alamak akan dapat bagi 1. Adakah kita berhenti? Belum. Bahagi lagi. 8 bahagi 4 adik-adik kamu akan dapat 2. Oke, baki letak di tepi. So kamu akan dapat 4 darab 2 kamu akan tolak 8. Baki adalah apa itu? Sifar. Adakah berhenti? Ini dapat sifar? Tidak, sebab kita nak kawasan ini yang sifar. Oke, so masih lagi lakukan pembahagian 4. 4 bahagi 2 kamu akan dapat sifar. Oke, so teruskan. Oke. 4 darab sifar, kamu akan dapat sifar, tolak di sini, kamu akan dapat bagi sifar. 2 tolak sifar akan dapat bagi 2. So, jawapan daripada bawah ke atas. So, jawapan adalah 2 sifar 1 mengikut apa yang kamu bahagi di sini. Kamu bahagi dengan 4. Oke, so jawapan kamu juga masih dalam asas 4 mengikut apa yang dibahagi. Oke, now kita tengok soalan sebenar. Kenapa cikgu tulis sebenar begini? Ni kalau cikgu BM nampak mesti cikgu ditolak maka. Seberar pun boleh. Soalan seberar SPM 2019. Malu cikgu seluruh dunia tengok. Soalan sebenar SPM 2019, soalan 6. Diberi X5 bermaksud X ini adalah sesuatu nombor dalam asas 5. Oke, sesuatu nombor dalam asas 5. 5 kuasa 3. 2 darab 5. Ini kuasa 1 nih. Walaupun tidak dituliskan, cikgu udah bagi tahu tadi. Kalau tidak ditulis, ini sebenarnya adalah kuasa 1. Oke. So, di sini ada 5 kuasa 3. 5 kuasa 2. Dalam arti kata lain, oke, kalau kita tulis, selesaikan benda ini. Kan kita ada, yang tertinggi di sini adalah 5 kuasa 4 kan? Sebab ini asas 5. Asas 5. So, yang ada adalah 5 kuasa 3, 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa sifar. Ini yang sepatutnya urutan lah. Oke, dan kalau kita lihat di sini, 5 kuasa 3 ini tidak didarab dengan apa-apa nomor di depan. Kalau tidak didarab apa-apa nomor di depan, ini sebenarnya adalah 1 darab 5 kuasa 3. Sebab apapun nombor kalau didarab dengan 1 akan dapat diri sendiri. So, tulis atau tidak sebenarnya tidak memberikan apa-apa perbezaan. Tetapi di dalam menjawab soalan ini sangat besar beza dia. So, ini sebenarnya adalah 1. So, di sini adalah 1. Oke. Ini sebenarnya adalah 1. Oke. Next, 5 kuasa 2. Wujud tidak dalam soalan ini? Tiada. Bermaksud tetapi kita tidak boleh skip. Nih kita tidak boleh skip nih. Macam mana dia boleh hilang? Kenapa dia tidak ada? Apa yang menyebab? Coba pikir. Apa nomor yang boleh menghilangkan sesuatu nomor itu? Kenapa dia tidak wujud? Sebab dia didarab dengan sifar. Oke? Ada sebenarnya dia nih, tapi didarab dengan sifar. Sebab itu tidak ditulis dalam urutan ayat ini. Oke, next. 5 kuasa 1. Dia punya sahabat adalah 2. Nih. So, dalam arti kata lain, di sini adalah 2. Gelap. 2. 5 kuasa sifar, siapa kawan di depan? 3. So, ini adalah 3. So jawabannya adalah 1023. Asas
5. So, mana jawabannya? Jawabannya adalah C. Nah, ada yang keliru. Cikgu, kenapa bukan E? Sedangkan E kosong di tengah ini tiada. Sebab itu sifat ini tiada, cikgu. Sebab dia kosong, tidak wujud. Tidak wujud di sini, cikgu. Kenapa? Nah, sudah salah. Kenapa salah? Sebab adik-adik, kalau kita ada, tengok di sini. Kalau nomor itu 1, 2, 3 dalam asas 5, bermaksud ini kalau ditulis adalah 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Sedangkan dalam soalan yang tertinggi adalah 5 kuasa 3. Sebab itu E adalah salah. Oke, boleh faham? Next, kita pergi kepada soalan SPM sebenar ulangan 2020 tahun lepas. Oke, nyatakan nilai digit. Nih, kalau kamu lupa apa itu nilai digit, tidak akan dapat jawab soalan ini. Oke, apa itu nilai digit? Nah, ingat kau. So, nilai digit 2 dalam nomor ini. 1, 3, 2, 6, asas 8. So, ini sebenarnya yang dia minta. So, senang sahaja. Oke. Seperti biasa, tulis 1. Tulis kita begini. 1, 3, 2, 6. Dalam asas 8, dalam arti kata lain, ini adalah 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Memandangkan dia mau ini, bermaksud 2 darab 8 kuasa 1 bersamaan dengan 16. So, jawabannya adalah C. Kalau SPM ulangan tahun lepas, boleh sudah ada harapan sudah dapat E. Oke, so itu sahaja untuk hari ini. Stay at home, jangan berjalan-jalan sehingga Anda mendapatkan COVID. My goodness. Sehingga Anda mendapatkan vaksin COVID. Bye-bye.